Terima kasih Encik Zamil, Encik Uzaidi. Saya ingat boleh bukakan dulu saya punya foto tu, slide tu. Okey, jadi pertama sekali saya nak kenalkan diri. Apa ni, nama saya Ali bin Samsul Bahar, saya daripada Kuantan, Pahang, dan saya telah memfoto banyak gua-gua lah di dalam negara ataupun di luar negara lah. Paling jauh saya pergi untuk memfoto gua-gua di China. Sana memang, tapi gua tu di China tu lebih komersial lah. Jadi yang lebih dekat dengan hati saya ialah gua-gua yang masih alami ataupun masih natural. Contohnya di Lenggong lah. Dan sebelum ni saya banyak memfoto di Merapoh, kerana di Merapoh sana banyak gua. Termasuk juga di Ciku, Kelantan. Kebanyakan kerja-kerja memfoto gua-gua ni saya buat untuk kerja-kerja conservation ataupun untuk mempertahankan atau untuk memelihara gua-gua daripada dibinasakan oleh era pemodenan lah, ataupun atas sebab-sebab komersial. Sebab di Merapoh tu ada kilang simen nak dibina di sana, jadi kita fight lah. Jadi alhamdulillah kerajaan negeri telah beri sokongan dan kilang simen tu telah gagal dia buka di Merapoh. Dan kemudiannya dia pindah ke Ciku, sekarang kita fight kat Ciku pula. Jadi di Ciku until today rasa dah masuk 5 tahun lah, tahun ke-5. Kilang tu masih belum dibuka lagi lah. Jadi kita pergi Sabah. Yang 2 tahun lepas saya pergi ke Baling di Gunung Pulai untuk selamatkan gua-gua di Gunung Pulai. Jadi waktu saya balik daripada Baling tu, sebab masa tu tahun baru Cina, jalan jam. Jadi kawan saya naik kereta dengan member tumpang sampai KL lah. Jadi apa ni, kita ikut lalu tak masuk highway sebab jalan jam kat highway, kat plus. Jadi kita masuk ikut jalan dalam lah kita kata kan. Antara tempat yang selalu di Lenggong lah, memang saya nampak ada banyak gua kat sini kan. Jadi gua-gua ni satu alam ataupun satu suasana yang sangat menarik kalau kita dapat saksikan atau mengalami. Kita dapat masuk dalam gua tu, kita akan dapat satu pengalaman baru yang sangat menarik. Yang mana di kalangan kita orang Malaysia ni, biasanya orang, kalau macam orang Malaysia ni, orang especially orang Melayu lah kan, kita banyak percaya gua ni tempat hantu kan. Kita percaya gua ni apa ni, tempat ada orang buang-buang jin ke apa ke kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah betul, Al-Quran yang pertama pun, ayat yang pertama diturunkan pun dalam gua kan. Jadi gua ni sebenarnya satu tempat yang sangat menarik, yang sangat indah. Cuma gua ni kebanyakannya gelap. Jadi macam mana kita nak merakamkan keindahan alam yang ada di dalam kegelapan tu. Itu yang saya akan kongsikan. Cuma hari ni kita bagi pengenalan lah. Jadi untuk kita betul-betul mendalami ilmu memfoto di gua ni, kena ikut sama-sama dengan saya lah. Itu yang paling mudah lah kan. Okey, jadi kita next Encik Zaidi. Jadi gua ni kalau kita rakamkan keindahan dia, okey. Jadi saya telah bawa macam gua-gua di Merapoh tu, kita ada terlibat dengan satu pameran di Balai Seni Visual Negara. Sekarang ni dipanggil Balai Seni Negara. Program apa ni, Nature Photo Camp dibuat di Merapoh, tapi hasil-hasil karya-karya daripada peserta-peserta photo camp tersebut dipamerkan di Balai Seni Negara. Dan yang gambar yang kita tengok ni dalam slide ni, ini adalah pameran warisan Pahang. Jadi ada 5 keping. Saya submit gambar, komiti pilih ada 4 keping. Salah satunya ialah gambar gua Merapoh. Kalau kita tengok dekat atas tu, Raja Pemaisuri Agong sedang menunjuk tu gambar kerbau lah kat Kuantan. Ini kerbau ni ikonik lah, tapi kerbau ni pun dah arwah lah. Di atas tu ada gambar orang bersilat dalam gua. Jadi saya pamerkan, bawa gambar ni untuk pameran kerana ada 2 warisan lah. Satu warisan alam, satu lagi warisan budaya kita. Silat kan. Okay, next. Okay, next. Suara saya dengar jelas tak? Ni gambarnya lah. Ni gambar yang telah dipamerkan di pameran tersebut. Okey, dan next, gambar-gambar saya rakamkan juga untuk Tourism Pahang. Waktu tu ada tahun 2000, ini pameran di Balai Seni Negara pada Disember 2014.
Ini antara koleksi gambar-gambar yang dipamerkan. Jadi untuk pameran ni saya submit 2 keping gambar. Satu ialah gambar ni. Gambar ni nama dia Laili Cascade. Encik Zamin mungkin kenal lah Laili Basik kan. Jadi mereka telah explore gua ni, orang kampung panggil Gua Padang Kawat. Tapi kita dinamakan semula sebagai Gua Hari Malaysia kerana kita jumpa gua ni kita explore pada 16 September pada Hari Malaysia. Jadi dalam ni ada 5 air terjun yang cantik-cantik dan gua ni agak mencabar untuk masuk. Dia perlu orang yang fit lah, orang yang sihat untuk masuk sebab dia entry dia tu, entrance tu, pintu masuk dia tu kecil, rendah. Kita kena berangkak, lepas tu kena menegak. Dan berair, dia sebab dia river cave, sungai yang sesama mengalir. Jadi equipment semua kita kena simpan dalam dry bag tak boleh satu, kena ada 2 lapis dry bag kan. Jadi kalau ikut saya untuk memfoto gua-gua ni, kita akan cerita dari segi safety lah. Itu antara perkara yang penting kita ambil titik beratkan lah untuk memfoto dalam gua. Dan bila kita dah masuk dalam gua ni, kita tengok mula-mula kita akan nampak satu chamber yang sangat cantik dan ada jeram ataupun rapid lah. Dan ke depan sikit kita akan jumpa air terjun. Dan kita kena panjat air terjun tu, dia orang ada sediakan tali dan sebagainya lah. Jadi ini adalah Laili Cascade ni air terjun yang ketiga. Ini satu gambar. Belakang dia, next. Ni gambar yang kedua ni, Laili Cascade tu di belakang formasi batu ni. Batu ni, formasi ni kita panggil flowstone. Kalau kita tengok belah bawah tu ada air sedang mengalir. Cuma flowstone ni agak unik. Kita namakan dia batu asmara. Siapa nampak, nampak. Tak nampak, tak apa. Okay, next. Okay, Cik Zaidi. Jadi gambar-gambar yang saya rakamkan ini di Gua Jinjang Pelamin. Gambar ni telah digunakan oleh Tourism Pahang untuk buat billboard, untuk masuk dalam website, untuk dalam dia punya cetakan pamphlet, brochures. Mereka gunakan, ada banyak lah. Cuba tengok next, ada gambar billboard lah. Tu. Ini dekat Merapu sendiri. Dia buat billboard kan. Gambar yang tadi lah. Next, ada satu gambar lagi. Ini pun satu chamber di dalam di dalam Gua Jinjang Pelamin. Dan gambar ni pun juga telah dibuat billboard lah. Jadi penting supaya kita dapat rakamkan keindahan yang ada dalam gua ni bukan apa. Sebab masyarakat di luar sana, maksudnya yang di luar daripada Lenggong, mereka akan tertarik untuk datang ke Lenggong. Kan, kalau kita cerita je orang tak faham kan. Tapi bila kita tengok gambar, barulah. Ui, macam ni cantiknya. Kalau kita tengok dinding gua ni, sebenarnya hijau-hijau tu adalah lumut dan benda ni hidup. Kan? Yang anda nampak memang tu sebenarnya saya main dengan lampu lah, nak kasih cahaya dia warm sikit lah. Okay, next. Okay, jadi ni saya wifi dengan kawan-kawan dekat depan. Gambar tadi tu dah jadi billboard dekat ni kat Bandar Kuantan lah. Sebenarnya tahun melawat Pahang 2017 tak salah saya kan. Okay, next. Okay, jadi ni billboard dekat LPT. Jadi kalau tengok belah kanan, belah kiri tu gambar Pulau Tioman. Tu gambar saya rakamkan juga. Saya ambil tu Gunung Mukut apa semua tu. Lepas tu gambar Taman Negara. Ada orang Perancis lah. Tapi gambar ni tak berapa nampak kan. Tapi kat highway tu nampak lah besar ni. Dekat flyover dia taruh. Dan belah kanan tu semua gambar gua-gua di Merapu lah. Okey. Jadi kita nak satu masa nanti pun Lenggong ada gambar gua je. Ya, betul. Dekat Highway Plus ke, ataupun at least dalam daerah Lenggong tu sendiri ada billboard-billboard yang tunjukkan keindahan ataupun tarikan yang ada dalam gua-gua di Lenggong. Sebab saya rasa Lenggong ni saya tak pasti sebab saya tak pernah explore gua dia. Tapi saya memang lebih, saya rasa setakat 20 gua tu saya rasa lebih. Sebab dia duduk dalam lingkaran jajaran batu kapur ataupun limestone ataupun tersebut kas kompleks yang ada di Lenggong tu lah. Saya yakin memang ada banyak. Sebab konsep gua ni satu bongkah batu kapur, biasa kita nak nampak zahir dia macam bukit lah, bukit batu kapur, tapi di dalam tu mungkin ada 3 gua, mungkin ada 5 gua, bergantung pada fizikal ataupun binaan bukit batu kapur tersebut. Okay, next.
Okey, jadi ini antara yang dah jadi paparan untuk tourism Pahang lah. Okey, next. Wow, cantik ya. Okey, ini waktu kami buat satu cave fotografi. Kita buat exploration dan juga documentation. Okey. Cuma masalahnya cave fotografi ni tak berapa ramai orang yang berminat. Tapi kita cubalah untuk ubah supaya orang dapat pupuk minat masyarakat, especially khususnya generasi muda, supaya mereka rajin nak mengeksplor ataupun meneroka keindahan yang ada dalam gua-gua di Lenggong. Jadi ini di Merapu, gua ni nama dia ialah Gua Sebelah Puteri. Di bahagian atas gua tu nak sampai ke kawasan ni kita kena memanjat. Kena manjat sikit lah, tapi tak adalah teruk sangat, dia santai-santai je kan. Bila sampai dekat atas tu dia ada satu bahagian yang terbuka di bumbung gua atau kita sebut opening. Jadi lebih kurang pukul 10.30 akan start, mula kita akan lihat garis ataupun kita sebut ray of light. Cahaya matahari tu jatuh dan dia akan bergerak mengikut peredaran matahari lah. Jadi ini kita rakamkan dan kita buat grup foto. Grup foto dalam ni. Masa ni tak silap saya kita ada pergi dalam lebih kurang dalam 12 orang lah. Jadi di Lenggong pun saya percaya kalau kita explore ada gua yang ada opening atau pembukaan di bahagian bumbung dia, bahagian atas dia. Jadi kita juga boleh dapat ray of light yang macam ni. Kalau cuaca terang, cahaya cantik. Kalau sebelah malam, macam tadi Encik Amir dengan Encik Hafiz cerita pasal astrotourism kan. Jadi sebenarnya kalau ada opening di bahagian atas, kita juga boleh tengok stargazing di bahagian atas. Dan kalau bulan penuh, bulan purnama, cahaya tu juga akan jatuh dan masuk dalam chamber dalam gua tu. Macam di Pahang kita ada Gunung Senyum. Dekat Gunung Senyum tu ada satu nama gua tu, Gua Terang Bulan. Jadi Gua Terang Bulan tu dia beri nama sebab waktu bulan purnama dia ada dua opening dekat bahagian atas. Kalau kita ambil gambar tu macam mata orang. Dia cahaya tu akan jatuh ke dalam gua lah. Itu memang satu pengalaman yang sangat cantik lah. Okay, next. Jadi kita jadi bayangkan, itu cantik ya. Ada soalan tak? Ya saya. Saya ada soalan. Patah balik slide yang tadi sebelum ni, gambar sebelum ni mohon patah balik. Ya. Okey. Tuan kata bila pembukaan penerangan slide ni, masalah sekarang adalah ramai tak minat mengambil gambar. Okey. Sekarang masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Sebab saya dengan Zamir memang sudah berminat untuk mengambil gambar. Tetapi kami ada satu masalah sekarang. Adakah kalau mau masuk gua ni perlu ada fitness atau saya dengan Zamir boleh masuk dalam ni? Okay, very good question. Alright. Jadi macam ni, gua ni kita kategorikan pada beberapa kategori lah. Kalau macam Gua 11 Puteri ni kan, yang ni kategori kita panggil santai lah ataupun kita sebut showcase cave. Maknanya orang yang biasa-biasa boleh masuk, macam Cik Zamil, Cik Iswaran pun boleh masuk, tak ada masalah. Okey, Zamil, kalau we can go. Tapi kalau gua macam Gua Hari Malaysia tadi tu, yang River Cave, yang itu kita panggil adventure cave. Dia extreme sikit lah. Kena main tali kan. Jadi sebenarnya nak gua ni, saya rasa kalau kita dah explore besok di Lenggong, dan saya yakin guide nature guide yang ada di Lenggong, mereka dah mungkin ada yang dah tahu pasal gua-gua di Lenggong. Jadi kita boleh classifykan gua-gua di Lenggong tu untuk showcase punya cave. Maksudnya siapa-siapa pun boleh masuk, kanak-kanak pun boleh masuk, tak ada masalah. Dan ada mungkin gua yang adventure, maksudnya orang yang fit lah boleh masuk. Yang perlukan ada technical sikit, kena abseiling dan sebagainya. And then ada gua kita sebut gua yang banyak, dalam tu ada banyak tinggalan warisan kita lah, ataupun kita sebut ada banyak artifact. Jadi gua ni kadang-kadang ada gua kita open for public, ada gua kita kena preserve dia untuk apa? Untuk jaga khazanah yang ada dalam gua lah. Tapi dari segi anatomi gua tu sendiri, ianya sangat menarik untuk dipelajari. Kita biasa dengar masa sekolah lu mungkin dengar stalactite, stalagmite, and then kita ada straw. Sebab straw tu macam straw kita minum air tu, tapi dia keluar sikit air betik
drop by drop lama-lama dia jadi stalactite. Yang jatuh lantai 2 tu dia akan jadi stalagmite. Kita ada flowstone, kita ada kita ada gopul, ada cave pearl, ada macam-macam. Anatomi gua ni, kita pergi gua mana-mana pun dalam dunia, dia biasanya ada elemen-elemen ni, kan? Dan yang menarik, kalau saya tak tahu di Lenggong, tapi kalau di Mapung tu kita ada gua yang ada pilar. Kita tunjuk gambar selepas ni ada. Okay, next, Cik Zadi. Terima kasih tuan, thank you. Okay, right. Jadi ni gua, nama dia gua Sisik Naga. Jadi gua ni dia sangat menarik, dan gua ni gua santai. Boleh bawa anak-anak masuk dalam ni, tak ada masalah. Dan dalam gua ni pun saya rasa kehidupan yang yang berbisa tak banyak lah. Setakat ni saya tak pernah jumpa lah dalam gua Sisik Naga ni. Kan? Gua Sisik Naga ni sebab formasi ni dia macam dalam perut ikan. Ini salah satu chamber lah ataupun hall yang ada dalam gua ni. Di belakang, kenapa saya letak ada satu orang tu guide tu, sebab nak skill kan. Besar mana chamber tu, kan? Kalau kita tak letak orang, gambarnya kosong, kita tak tahu berapa besar ruang yang ada dalam gambar tu. Jadi kita skill kan. Okey, kita cerita chamber ni total dark, maksudnya sangat gelap. Kalau tadi Encik Amir dengan Encik Afi cerita pasal dark sky, langit yang gelap, ini ruang yang gelap dalam gua kan. Jadi memang untuk hasilkan gambar ni kita perlu ada lampu. Apa lampu nak guna kan? Sama ada kita gunakan flash ataupun speed light ataupun LED light. Boleh juga nak guna lilin pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia mengeluarkan cahaya. Jadi yang tu waktu kita punya workshop nanti, kita buat case fotografi nanti, yang tu kita akan cerita details lah, macam mana formasi ataupun arrangement nak susun lampu tu supaya menimbulkan highlight dan shadow. Jadi boleh nampak kesan lekuk-lekuk yang ada dekat bumbung ataupun roof tu lah. Kan? Ni dinding gua ni memang bersisik sebenarnya, sebab tu nama dia Sisik Naga. Okay, next. Itu dia. Next. Ni. Ini formasi ni, chamber ni sangat unik. Sebab kalau kita tengok dekat roof dia ni, rupa ni kalau tuan-tuan biasa tengok, kalau kita orang Islam lah, kita biasa pergi dekat Mekah sana, dekat Kaabah ada Hajar Aswad. Jadi formasi ni mirip-mirip tempat yang letak Hajar Aswad tu. Dia punya Dia punya tempat yang orang nak kucup Hajar Aswad. Jadi dalam gambar ni ada, saya bawa masa trip ni kita ada bawa pesilat 2 orang sebab kita nak rakamkan warisan alam dan juga warisan budaya tu. Jadi kita nak scalekan berapa besar chamber ni, maka kita letak orang dalam tu. Cuma orang tu kita siluetkan dia lah, kita main dengan lighting lah kan. Okay, next. Ni dia punya color dia, warna dia memang ada kebiru-biruan sikit. Sebab di situ dia ada satu mineral dia panggil, saya lupa nama dia, bukan quartz. Lama tak sebut, lupa lah. Tapi mineral tu, satu hari nanti dia akan jadi diamond. Diamond? Yes. Betul Cik Zamil. Kalau di Langkawi, kita ada Langkawi, apa dia panggil? Geopark. Langkawi Geopark kan. Di sana pun ada mineral tu. Tapi kalau di Gua Sisik Naga ni sangat banyak. Yang kita nampak macam sisik-sisik tu semua ada mineral tersebut. Jadi samping kita belajar pasal fotografi, bila kita masuk gua kita akan belajar juga pasal keindahan alam lah. Hebatnya Allah Ta'ala menciptakan komplek batu kapur yang macam-macam ada dalamnya. Okay. Yeah. Jadi doktor, kalau kita melihat balik, okey, apa yang ditunjukkan ni, apa yang ada di Lenggong, ya, macam Gua Kajang, Gua Bukit Batu Gunung Untung, dia ada semua ni. Cuma dia gagal didokumentkan, dia gagal gambar tu. Gambarnya tak ada. Jadi itulah pentingnya hari ni, tuan-tuan perempuan, doktor datang akan buat satu workshop di Lenggong dan juga buat satu tour, satu package untuk fotografer ataupun siapa yang berminat untuk explore benda ni kan. Inilah yang bagus. Ya, betul. Saya percaya jadi macam ni pun untuk ada. betul Cik Zamil. Jadi
satu yang unik pasal gua, satu yang unik pasal gua, setiap gua tak sama. Dia memang berbeza-beza. Dia ada kalau macam memang dia ada formasi stalactite, stalagmite, ya generalnya macam itulah. Tapi bentuk dia tak sama. Itu hebatnya. Jadi di Lenggong kita tak tahu sebab saya belum pernah explore lagi gua dia, tapi insya-Allah nanti bila kita buat workshop kita akan explore dan kita akan dokumentasikan. Dan untuk orang yang tak ada kamera DSLR atau mirrorless, jangan susah hati. Pakai phone pun boleh, tak ada masalah. Pakai phone pun boleh. Jadi macam mana nak buat tu? Nanti kita tunjukkan dia punya teknikal lah. Kan? Sebab dalam gua ni gelap, jadi kita kena bawa lampu. Jadi lampu macam mana tu, nanti waktu workshop kita akan ceritakan insya-Allah. Okey. Next kita kongsi lagi sikit gambar sebab daripada gambar ni kita boleh kongsikan pencerita. Okey. Gambar ni dah pergi dekat London, Tourism Pahang bawa. Waktu tu ada Expo Pelancongan Dunia lah di London. Kalau tengok dalam gambar tu ada orang kecil tu kan, tu Laili Basir lah. Ini adalah twin pillar. Dia ala-ala macam rupa KNCC sikit lah kan. Tapi stalagmite ni dia dah bercantum, dia dah jadi kolom ataupun dah jadi pillar lah kita panggil. Jadi ni di Gua Jinjang Pelamin di Merapoh. Jadi saya rasa di Lenggong pun akan ada formasi macam ni, mesti ada kolomnya. Kita tengok gambar yang berikutnya next. Okey, kita laju sikit. Okey, ni gambar terbarulah yang kita pergi waktu PKPB. Sebab kami nak boost tourism di Merapoh. Jadi bila dah buka sempadan daerah tu selepas PKP 1.0, tak silap saya bulan Julai kami telah pergi ke Merapoh. Dua kali selepas PKP 1.0 tu kita ke Merapoh untuk memfoto di sanalah. Okey, next. Okey, ini di Gua Gua Teluk Gunung. Ini adalah satu flowstone, formasi flowstone. Kalau kita tengok bahagian atas tu dia punya sink dia tu, bawah dia tu ada warna-warna coklat sikit tu kan. Itu adalah flowstone dan di bawah tu kita tengok ada orang. Orang tu berdiri betul-betul dekat dengan gopool. Dia panggil gopool. Dia macam kolam, dia berair. Ini flowstone ni dia sentiasa berair. Kalau kita suluh dengan lampu headlamp kita ataupun lampu LED, dia akan ada kelipan-kelipan macam bintang juga, bling-bling. Macam macam pemata, memang cantik kan. Jadi kalau tak ambil gambar pun, masuk gua ni sebenarnya macam-macam keindahan kita boleh tengok. Memang menarik. Okay, next. Itu dia. Gua Teluk Gunung ni agak fizikal. Ni pun dalam gua Teluk Gunung juga. Ni formasi tu belakang tu flowstone. Depannya ada satu bongkar. Bongkar ni agak unik. Jadi itu hari saya nak rakamkan macam mana nak timbulkan keunikan. Jadi saya buat siluet. Guide itu saya minta tolong dia berdiri untuk skill kan. Cuma saya suruh dia buat aksi tu sebab saya nak seimbangkan dengan bentuk bongkar yang dekat tu lah. Kan? Ni salah satu chamber di Gua Teluk Gunung. Saya rasa dekat Lenggong kita can have fun lah. Yes. Photographing. Kita ada banyak yang lagi banyak. Yes. Formasi-formasi macam ni insyaAllah ada. Cuma beza dia besar kecil dan corak dia macam mana kan. Okay, next. Next. Ini Gua Hanuman. Gua ni patah balik semula gambar tadi. Gambar yang ada pillar. Okey, yang ni. Okey. Ini satu chamber dalam Gua Hanuman. Gua ni agak fizikal. Nak naik dia tu sebab pintu dia dekat atas. Pintu dia lebih kurang, tak silap saya dalam lebih kurang ada kot 15 meter daripada bawah. Daripada tanah lah. Jadi kita kena naik pakai tali lah. Tapi tak adalah teruk sangat. Lepas saya ni pun lebih kurang cik sambil juga semangat ni lah. Semangat badan ni. Saya lepas saya rasa kalau orang pun taklah saya kita lebih kurang lah kan. Banyak maksudnya banyak beza. Banyak beza berbanding. Tak apa, lebih kurang lah. Tapi maknanya saya lepas insya-Allah macam kalau level-level Encik Amir, Encik Hafiz tadi tu memang lepas, tak ada masalah punya kan. Okey, saya nak cerita gua ni.
Yang kita nampak depan ni, sorry gambar tadi semula. Okey, ni adalah pillar, satu bentuk pillar ataupun kolom. Pada letak selamat tu dia dah bercantum, dan di belakang ni tu ada satu opening, ada satu bukaan. Jadi yang kita tengok cahaya belakang tu lah cahaya matahari ataupun nature slide. Yang kat depan ni je kita suluh pakai lampu lah. Dan kita nampak ada seorang guide tu, kecil je orangnya kan. Sebabnya pillar tu besar. Memang tinggilah chamber dalam gua Hanuman. Okey. Okey, next gambar berikutnya. Okey, gambar yang berikut. Ini dia punya ceiling ni, dia punya dinding dia punya bumbung gua ni, ini dekat gua Tahi Bintang. Kalau tadi cerita pasal stargazing apa semua kan. Meteor, ini Meteor Shower Cave nama dia. Kenapa nama dia Meteor Shower Cave? Sebab dia ada formasi dekat dinding gua tu macam meteor shower. Cuma hari ni saya tak bawa pula gambar tu, saya tak sharekan pula. Tapi tak apalah, kita tunjuk gambar ni. Waktu kami pergi ni tahun lepas, selepas PKP, waktu ni gua ni penuh dengan air. Jadi biasanya ni mulut gua, biasanya sini kering, tapi hari tu berair. Jadi kita main dengan reflection. Jadi kita boleh push kita punya kreativiti lah dalam keadaan semasa gua bila kita pergi untuk memfoto. Jadi dia punya formasi shieling tu, dia punya pattern tu sangat cantik lah. Dan kita letakkan 2 orang lah. Ni Encik Larry Basir dengan anak dia Adam kan. Dan kita rakamkan. Gambar ni tak silap saya Tourism Malaysia Brunei. Dia ada up dalam dia punya website dengan dia punya Facebook dan juga tak silap saya IG dia, gambar ni. Okay, next. Cik Zaidi, next. Okay, ini gua sebelah Puteri tadi yang ada ray of light. Ini waktu tu, waktu kita pergi di bahagian chamber, bahagian belakang tu, ni dah dekat tempat ray of light jatuh tadi. Dia ada satu ruang lagi, satu chamber, yang mana waktu ni memang penuh dengan air. Air dia sangat jernih. Jadi, kita susun lampu and then kita cuba rakamkan reflection lah. Jadi dapat kelainan. Jadi di Lenggong pun saya yakin dan percaya memang ada keadaan-keadaan yang macam ni lah. Sebab biasa depan ni tempat air ni, ini adalah kita panggil gopul. Dia macam kolam. Tapi cetek tak dalam pun. Para keting buku lali kot. Para buku lali je air dia, tak dalam. Jadi kita boleh merakam dekat sini lah, insyaAllah. Di Lenggong nanti pun saya rasa kalau ya, kita ada. Mudah-mudahan lah PKP ni dah habis, nanti kita boleh pergi. Sebab sekarang kita nak galakkan domestic tourism lah, supaya orang kita Malaysia ni kenal gua-gua yang ada di Malaysia, khususnya di Lenggong lah untuk program hari ni kan. Supaya mereka dapat menghargai alam ni. Sebab Batu Kapur ni peranan dia sangat penting untuk kita punya ekosistem. Okay, next. Okey, ini dalam gua je yang private juga. Ada pun GoPool. Kalau kita tengok ni guide ni nama dia Juki. Cuma saya gunakan dia punya stalactite dan juga kita panggil stalactite dan juga cave curtain. Cave curtain tu dia punya bentuk yang bahagian atas tu kalau kita nampak macam gigi dinosaur. Kan? Jadi kita positionkan dia, kita cuba main dengan GoPool. Yang bawah tu kalau kita tengok air tu sebenarnya terletak dalam GoPool lah. Dan dia ada reflection stalactite yang ke atas tu, jadi nampak macam orang duduk dalam mulut dinosaur lah. Walaupun zaman kita ni dah tak ada dah dinosaur kan. Tapi dalam gua kita boleh tengok juga formasi-formasi yang macam-macam rupa lah. Kalau saya pergi dekat, tak silap saya dekat bukan Gunung Senyum, di Allahumma Muhammad, dekat Kota Gelangi. Di komplek warisan gua-gua Kota Gelangi, di sana ada banyak formasi bentuk singa, ada formasi bentuk elang, ada formasi bentuk katak. Ini flowstone tapi rupa dia memang macam singa. Kan? Jadi saya rasa di Lenggong pun ada juga mungkin bentuk ikan ataupun bentuk harimau kan. Ni formasi tu terbentuk makan masa mungkin jutaan tahun lah baru jadi macam tu. Jadi kalau benda macam ni kita tak dokumentasikan, kita tak rakam keindahan dia, jadi orang tak tahu kan. Jadi kalau kita ada rakamkan, kita publish dalam website, dalam kita tunjuk dalam media sosial, dalam IG, Facebook, maka insya-Allah Taala dia akan menarik ramai orang untuk datang. Besok kalau dah buka border,
InsyaAllah daripada overseas pun akan datang. Macam di Merapu sekarang lah. Sebelum PKP tu lagi lah kan. Memang sentiasa ada grup orang daripada Europe, daripada Australia, daripada Jepun datang untuk caving di Merapu. Bukan untuk semata-mata fotografi lah, tapi untuk mereka menikmati keindahan gua yang ada di negara kita. Okay, next. Okay, ini dekat gua Teluk Gunung. Okay, saya nak masuk dalam ini salah satu formasi dalam gua, kita panggil cave curtain. Jadi guide kita ni, Along ni, siapa nama betul dia? Hafizuddin tak salah saya nama dia. Jadi saya suruh dia diri kat depan suluh guna headlamp dia tu. Jadi kita boleh merakamkan, boleh scale kan antara cave curtain tu dengan saiz orang lah kan. Okey, soalan tadi ada tanya berapa mm yang sesuai. Okey, dia bergantung pada apa yang kita nak rakamkan. Jadi dalam cave fotografi ni kita ada, kita panggil cavescape ataupun landscape lah, nak merakamkan keindahan ataupun panorama dalam gua tu, yang tu biasanya kita guna wide angle. Berapa mm? Kalau pakai full frame 16:35 dah boleh, 14:24 lagi cantik kan. 14:24 mm. Kadang-kadang saya suka juga menggunakan fish eye lens. Fish eye ada banyak lah, ada 10 mm, 10.5, ada 16 mm. Jadi itu untuk rakamkan pemandangan dalam gua. Biasanya kita guna wide angle lens. Dan kalau untuk makro fotografi, biasanya kita guna makro lens lah. Saya biasa guna 90 mm makro lens. Jadi depend. Kadang itu hari kita shoot ular, racer snake dia memang ular gua. Ular ni bisa lah, tapi bisa dia tu tak not harmful for human lah kan. Untuk dia tangkap kelawar ke tikus okey lah kan. Jadi sebab ada kawan dapat gambar ular tu, saya pergi trip tu saya tak dapat gambar dia kan. Jadi malam tu saya sengaja lah, ya Allah, besok nak masuk gua tu kan, minta dapat jumpa lah ular tu. Alhamdulillah, Allah kabul. Saya dapat, tapi masa kami sampai tu dia duduk dalam satu macam lopak dalam dinding gua tu, dia ada macam satu opening, dia duduk situ. Cuma kita nak rakamkan bahagian ujung gua. Saya cakap dekat ular tu, saya cakap awak tunggu kejap kan, kita habis memfoto di sana, saya nak datang sini nak ambil gambar awak. Cakap je kat dia, tak tahu lah kan dia faham ke tak faham. Jadi habis memfoto, saya tengok dia tunggu lagi. Bila dia tunggu tu kita pun shoot dia kan. Jadi dalam gua ni memang ada banyak hidupan. Selain daripada yang biasa kita tahu kelawar kan. Satu yang uniknya dalam gua ni, kelawar-kelawar ni, kalau kita masuk gua, kita lama duduk dalam gua, kalau tak ada jam kita tak tahu siang ke malam. Sebab gua tu memang total dark kan. Jadi macam mana kita nak tahu? Bila maghrib ataupun waktu pertukaran antara siang dan malam, kelawar akan keluar daripada gua. Dia akan keluar cari makan kan. Dan yang masuk ialah buah walit pula. Buah walit akan masuk dalam gua. Dia tukar shift. Abang kita tahu sekarang dah maghrib, dah berlaku pertukaran antara siang dan malam. Saya pernah di gua Niah waktu tu program dengan Balai Seni Negara. Kita tunggu waktu maghrib tu lah, tunggu kelawar keluar tu sebab nak rakamkan ada ambient sunset tu, dah buang kelawar beribu-ribu keluar daripada gua. Dan waktu yang sama buah walit akan masuk untuk dia macam tukar shift lah kan. Jadi pengalaman ni kita akan dapat bila kita selalu memfoto di gua. Jadi kalau dari segi memfoto gua ni memang satu perkara yang mengasyikkan. Macam mana asyik tu, kalau tim saya masuk untuk buat dokumentasi, biasanya kita masuk pagi lepas breakfast dalam pukul 8. Kita balik memfoto tu, biasanya sampai bateri habis lah, bateri lampu lah biasanya kan. Kadang-kadang pukul 3.30 baru kita keluar dari gua. 3.30 kita keluar, barulah kita fikir nak makan tengah hari, nak lunch. Lepas tu kita balik mandi-mandi, semayang jamak sebab kita musafir. Jamakkan Zuhur dengan Asar. Lepas Asar tu minum petang. Dan biasanya dalam pukul 5.30 atau pukul 6 kita masuk semula, kita akan keluar biasanya pukul 11 malam. Ini kalau orang kata dapat keseronokan memfoto dalam gua lah kan. Okay, next. Kalau hujan di luar gua, okay.
Ini pernah berlaku tapi saya tak mengalami. Tapi kawan saya, Encik Samsi bawa student dia masuk gua di Merapo. Waktu tu hujan kat luar. Sekali keluar-keluar banjir. Tapi dalam gua tak ada apa. Dalam gua steady je. Kan? Jadi biasa pengalaman saya kalau musim kemarau, musim kering dekat luar, dekat dalam gua biasanya basah. Dia macam berlawan. Sebab gua ni dia konsep dia macam sponge. Dia simpan air. Bila kita perlu air macam musim hujan kan kat dalam gua biasanya dia kering sikit. Kalau musim panas biasanya dalam gua dia basah. Macam tu. Okey, ini yang saya kata straw tadi. Ini satu formasi. Sebenarnya kecil dia. Formasi ni saya ingat mungkin kecil lah. Yang ni Encik Api ke Encik Amir tadi. Yang ni kita pakai 90mm macro lens. Dengan tak silap saya ni untuk dapatkan foto ni 3 biji lampu. 3 biji lampu. Lampu LED 2 biji dan satu flash. Ni straw. Straw ni kata je dalam ikut kajian lah. 1 tahun dia punya tumbesaran dia tu 1 mm. Bayangkan nak jadi stalactite tu makan masa 100 tahun. Kan? Okay, next. Ni kita dah sampai penghujung lah ni. Okay, next. Okay, ni stalactite. Jadi ada air jatuh, cuma saya main dengan backlight lah. Jadi ni semua ni teknik. Jadi dalam ni semua dia gelap. Yang paling penting ialah pencahayaan, lighting. Lighting tu penting. Jadi bila ada lighting, kita boleh ambil gambar pakai phone boleh, pakai kamera lebih baik lah. Kamera yang dedicated kamera lah, maksudnya DSLR ke mirrorless ke. Kalau dia pakai phone pun boleh, tak ada masalah. Phone zaman sekarang dah canggih-canggih lah. Okay, next. Saya nak share sikit pasal ada makhluk ataupun hidupan dalam gua. Ini satu formasi lagi dekat dalam Gua Pool ni, dia ada yang bulat-bulat tu, itu adalah mutiara gua ataupun kita sebut cave pearl. Batu ni kalau tengok betul-betul gambar ni ada bling-bling, dia ada, bila kita sulung dengan lampu dia akan keluar cahaya macam bintang, macam pemata. Dia memang sifat mineral dia lah. Okay, next. Okay, next. Ini memang cantik lah Gopul dan juga cave pearl ni. Ini adalah whip spider. Spider ni agak unik sebabnya dia tak perlu mata. Sebab dia duduk dalam gelap. Gelap mata tak perlu. Maka Allah Ta'ala ciptakan dia tak ada mata. Cuma dia ada claw. Dia macam ketam, dia ada duri-duri dekat dia punya tangan tu untuk dia menangkap dia punya mangsa-mangsa lah. Tapi whip spider ni dia malam susah ni. Air nyorok dalam dalam lubang. Gua ada banyak rekahan-rekahan kan. Jadi kena pujuk jugalah dia. Kena pandai, jangan ganggu masuk slow approach dia kan. Lepas tu kita shoot lah dia. Kadang-kadang dapatlah 1-2 shot dia lari. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Kita buat baik dengan dia. Tapi kalau kita biasa niat baik, insyaAllah boleh rakamkan insyaAllah. Whip spider ni saya ingat ada saiz palm, tapak tangan kita ni ada. Yang besar lah, dia ada kecil lagi tapi normally dia memang besar saiz dia ni. Okay, next. Ni kura-kura. Kura-kura ni kalau tengok belakang dia tu ada lumut sikit. Dia punya lama dia duduk dalam gua. Ni dekat gua di Merapu ni, gua hantu menari. Jadi gua ni adalah gua sungai, river cave. Dan dalam tu ada banyak kura-kura. Cuma kadang-kadang kita pergi boleh jumpa dia, kadang-kadang tak boleh jumpa. Kita lah. Tapi kalau kita jumpa dia okey, dia friendly. Dia maksudnya dia beri kerjasama kalau kita nak foto dia, insyaAllah. Macam jinak. Dia tak adalah kan? pemalu macam labah-labah tadi tu. Jinak, ya betul, dia jinak. Dia kita boleh postkan dia macam-macam gaya lah kan. Okay, next. Jadi dalam gua ni memang ada banyak lah yang macam ular. Okay dah. Okay, jadi ada kalajengking, ada lipan. Lipan dalam gua tak sama dengan lipan yang dekat luar. Kaki dia lebih panjang. Cuma dia tak ada mata. Dia guna sesongot. Dia sensitif dengan bunyi dan getaran. Jadi kita
dalam gua, sebab tu antara perkara pertama yang kita akan brief sebelum kita masuk gua ialah safety. Safety penting. Lepas tu baru kita cerita pasal fotografi. Okay, jadi ada apa soalan? Lipan, Cik Hafiz tanya pasal lipan. Lipan tu yang dalam gua, kalau dalam hutan kita ada lipan yang panjang tu kan. Yang dalam gua dia mungkin dalam, saya ingat lipan dia dalam paling yang saya pernah jumpa lah dalam 4 inci gitulah. Ada yang dalam hutan besar lagi. Ini dalam gua biasa jumpa. Cuma bezanya dia gerak laju. Dia lebih laju pada lipan yang kat luar. Pergerakan dia tu, dia luar jangka kita. Jadi apa ni, kita kena ada skill ni lah dari segi hidupan dalam gua. Tapi insyaAllah bila kita masuk gua, biasanya kita akan engage local guide. Local guide ni penting sebab dia yang mahir dengan kawasan dia lah kan. Dan dia tahu macam nature guide ni, dia tahu apa ni hidupan yang boleh memudaratkan pada pengunjung dalam gua lah. Jadi insyaAllah. Jadi safety tu penting. Itu dia Zamir. Dia punya gambar-gambar tu, picture paints thousands words. Gambar tu penting. Tapi Zamir, ada soalan ni katakan, ini kita cerita pasal let's talk about Lenggong. Tapi kenapa pula kita cakap pasal Merapu? Apa Okey. Saya punya jawapan simple dia. Saya kata, kita nak buat, sebab tu kita nak bawa satu pembaruan, satu yang baru. Kita bawakan Dok Ali ni datang untuk nak mengajar, tu buat workshop, dan untuk bekerjasama dengan orang tempatan, dengan guide-guide tempatan, supaya kita boleh hasilkan sesuatu yang cantik dan menarik di Lenggong. Jadi kita bukanlah kita nak buat sendiri, kita ajak orang kampung dia pergi jadi peserta. Kita nak fotografer luar. Orang macam saya, orang macam yang macam Hafiz, Amirul. Ini orang-orang luar yang ingin mengabadikan belajar macam mana ambil gambar dan gua. Bukan semua orang boleh ajar tau. Dok Adi dia bagi tips 5 cara nak ambil gambar. 5 gambar yang 5 ke 4 saya tak ingat dia ajar saya dulu. 5 benda yang perlu ada bila ambil gambar dalam gua kan. Dia kata satu tekstur. Tekstur tu kulit yang dinding gua tu kena ambil satu. Bukan selfie je. Selfie tu selfie, tetapi teknik tu. Jadi hari ni kita bawa pakar, dia cerita. Mula-mula kita ambil kulit gua tu, dinding gua. Kedua kita ambil skala. Skala tu yang dia kata bagi ada seorang seorang guide berdiri, dia ambilkan yang dia panggil dia punya luang tu, jadi boleh tahu, oh ini skala dia, ini manusia, ini pintu gua. Jadi ini yang kita nak bawa ke Lenggong. Jadi apa yang dimaksudkan kita nak sikit dah. Merapu tu dah cantik. Kan. Kita nak cuba guna nak cuba dapat hasilkan daripada Lenggong. Jadi bila Lenggong ni kita ada buat billboard, poster mungkin. Betul. Kita nak gambar tu. Tulisan Perak boleh gunakan, kita pun boleh gunakan untuk mempost. Tapi yang menarik, saya menarik kan. Lipan dalam gua tu lain daripada lipan dalam ni. Ular dalam gua tu saja. Ya, betul. Dia kurang kan. Dia ada banyak kan. Itu antara Zamir. Ya. Okey. Terima kasih Tuan Zadi. Okey, Zamir, saya rasakan sesi untuk join bersama Doktor Fotografi ni di Lenggong ni akan mengubah persepsi yang menyatakan selama ni pergi ke Gua Lenggong ni tengok arkeologi saja, no such thing. Kita pergi dekat archaeological site ni, gua-gua ni, kita juga boleh menambah baikkan kita punya skill. Antara saya nampak hari ni kan, kita boleh belajar bentuk-bentuk formation of the cave. Contoh, kita ada whirlpool, kita ada the curtain, kita ada stalactite, stalagmite dan juga saya rasa ada banyak bentuk-bentuk misteri. Kita belum discover lagi dekat Lenggong. Jadi kali ini kita adalah the first timer, the first explorer yang conquer all the cave dekat Lenggong ni. Kita akan namakan
semua betul-betul misteri. What say you, Rami? Memang betul. Bagus tu Saura tu. Tapi saya so Rami dengan saya agak jealous lah. Sebab gambar-gambar merapuh tu model dia Laili. Betul saya kata. You dengan ZZ lah. You model. Lepas ni Cik Zaidi pula jadi talent. Tapi itu Tuan Zaidi, sorry. Saya dengan Zamir mohon jasa baik Tuan Zaidi ikut juga bersama eksplorasi ini untuk menamakan semua betul-betul misteri, kerana ada kalanya betul-betul misteri itu saya dengan Zamir tak boleh jadi model sebab tak boleh masuk ruang itu. Jadi kalau Tuan Zaidi boleh masuk. Okey. Yang seterusnya saya nampak ni, saya bila kalau nak ikut this caving photography ni, saya rasa it's time for us to bring along a very good knowledge. We should have good knowledge. Apa maksud? Kalau Tuan Doktor, saya mau tanya sikit, perlu ke dalam phone biasa itu perlu ada app untuk pergambaran? Sebagai contoh, kalau caving ni bukan sekadar ambil gambar, rupa-rupa bentuk, lepas tu the lighting system and so on. Tetapi kita juga boleh ubah dia ambience dekat caving ni, macam ambil gambar dalam gelap, umpama kita berada di the moon. Kita boleh create a kind of method. Kalau kita ambil gambar dalam cave tu, dia umpama seolah kita berada di bulan. That kind of experience. Cuma saya ada the last question mau tanya. Okay. Adakah bila kita ambil gambar-gambar di hutan ini, di gua ni, adakah pantang larang dia? Mohon pencerahan Tuan. Gambar apa tu? Semula? Gambar apa? Tak. Kita pergi ambil gambar dekat gua. Okey. Saya mohon pencerahan. Adakah kita perlu berwaspada? Ada pantang larang ke? Apa kepercayaan mitos ke? Yes. Ya. Okey. Terima kasih. Okey, saya jawab dulu macam Cik Yuzaidi cakap tadi, pasal apa banyak gambar merapuh je. Okey. Sebabnya saya belum memfoto lagi di Lenggong. Kalau saya dah memfoto di Lenggong nanti, insyaAllah akan banyak gambar-gambar gua-gua di Lenggong lah. Okey. Saya sangat berharaplah supaya dalam masa terdekat ni boleh pergi memfoto dulu di Lenggong lah. Okey, yang keduanya soalan daripada Encik Iswaran tadi berkenaan dengan nak create mode dalam gua. Memang boleh. Sebab tu walaupun kita pakai phone, you kata apa apps yang lain kan, kita ada phone, kita ada apps kamera, dah boleh buat kerja lah. Tapi yang lebih penting ialah lighting dan juga tripod. Tripod kaki. Tripod untuk kita letakkan phone kita supaya dia tak gegar, supaya gambar tu jadi sharp lah. Itu penting. Untuk how to create the mode, yang itu kita boleh gunakan color gel untuk letak pada lighting. So depend on gambar yang macam mana yang you nak hasilkan. Jadi mode tu kita boleh create lah, sebab kita ada kita sama ada guna color gel ataupun kita guna filter. Sebab biasanya lampu LED untuk video dan juga fotografi dalam gua ni, dia akan datang sekali dengan ada filter lah, untuk sama ada color tu lebih warm atau color tu lebih cool. Jadi benda tu semua bergantung pada apa yang kita nak. Saya harap menjawab. Okey, dari segi pantang larang pula. Okey, pantang larang kalau tanya saya, kalau kita masuk dalam gua niat ikhlas, insya-Allah Taala selamatlah kan. Kita baca doa sikit. Cumanya polisi kami memang kita tak ambil apa-apa yang ada dalam gua, melainkan kita ambil gambar saja. Kita ambil gambar dan kita jangan rosakkan apa-apa yang dia, jangan conteng, jangan apa. Itu semua kira pantang lah. Bukan pantang larang. Memang kita orang pun memang pantang kalau tengok orang conteng-conteng gua ni. Sebab apa? Saya pernah ada satu assignment. That is don'ts. 100% don'ts. No. Kan? Saya pernah dapat satu assignment untuk ambil satu gambar. Tak nak sebut nama gua tu lah. Tapi ni untuk pelancongan Pahang lah. Jadi kita nak, gua tu easy access. Siapa-siapa pun boleh masuk. Tak ada orang kontrol dia punya access. Jadi masalahnya kalau kat Malaysia ni, saya tak tahu di Lenggong lah, tapi kalau di tempat tu
Gua tu dah macam-macam conteng. Yang masalahnya dia suka conteng benda yang mencarut-carut tu. Dalam gua macam mana nak ambil gambar. Jadi saya pun terpaksa cari angle, main dengan program sikit. Lepas tu pakai gambar white. Bila white, dia punya tulisan-tulisan tu tak berapa jelas lah. Okay. So, jangan rosakkan gua, itu pantang larang. Dari segi kepercayaan itu bergantung pada saya bergantung pada kepercayaan masing-masing ataupun agama masing-masing lah. Kalau macam kami orang Islam, kita adalah khalifah atas muka bumi. Jadi Allah ciptakan makhluk-makhluk ni, gua dan sebagainya untuk khidmat pada kita, insya-Allah. Allah akan pelihara kita, tak ada masalah. Okey, Encik Zamin. Ada apa-apa lagi? Kita kena hormat nature Kita kena hormat alam sekitar. Yes. Kita kena pelihara dia. Alam sekitar. Tapi kalau ada apa-apa Iswaran, kalau ada lalu apa-apa lalu ke, kita jangan takut, kita kata cubaan, dugaan. Nah, itu yang itu dia punya tips lah cubaan. Cikgu Zandi. Cerita Peramli. Okey. Tadi saya bukan panel tapi boleh ke saya mencelah? Boleh? Boleh, silakan. Okey, boleh. Saya Saimi boleh bisik. Silakan Cik Saimi. Okey, kalau di Lenggong pun dia sama sebab dia dulu orang penduduk ambil baja, ambil tek kelawar tu buat baja. Baja tek kelawar. Jadi dia letakkan buluh-buluh semua tu kan. Jadi bila duduk di tepi-tepi tu dia tulislah I was here lah, itulah Ali lah macam-macam. Memang ada pun. Kan? Memang ada tu pertama kali yang dekat-dekat dengan tempat kampung. Lepas tu satu lagi dia juga dia macam dia buat macam seolah-olah macam tulisan lama lah. Padahal tidak pun. Jadi kebetulan kita pergi cari orang yang pakar bahagian tu, yang arkeologi tu, tengok tak ada ni. Tak ada tak lama, tiba-tiba ada pula macam seolah-olah macam gambar lama artifak kan. Tak tahulah dia punya hakalan. Jadi kalau pendapat saya lah, kalau orang yang nak pergi untuk arkeologi, dia punya tahap dia pergi explore gua tu sedikit sebab dia nak pergi kat muka gua saja. Dan juga tempat yang orang kata pergi tengok lepas tu tengok kat sini lah ada kita jumpa orang dia punya tinggalan dan sebagainya. Tetapi kalau yang untuk package dan sebagainya, saya setujulah satu tu macam doktor kata tu lah, satu tu untuk yang orang betul-betul yang nak pergi ambil fotografi kat sana. Yang fotografi ni macam kita kata mungkin tak ramai kita nak kena ada. Kecuali orang yang minat lah. Tetapi kalau orang yang nak explore gua tu, yang masuk dalam kategori macam hikers dan sebagainya, mungkin ramai. Jadi yang tu yang betul. target tu. Lepas tu bila kita nak buat package dan sebagainya, dia kena ada some element of thrill juga di dalam kita bila kita pergi tu. Kan, dia tak mau jalan-jalan saja. Ada elemen thrill lah, macam kita kata yang tak teruk-teruk sikit, kita suruh dia panjat-panjat sikit. Kan, tapi yang tak berbahaya lah kan. Jadi dia kena, maknanya bisa yang kita ada tu, kita kena boleh target orang yang tu. Sebab ramai orang yang memang dia pergi kerja dia memang nak pergi explore dan sebagainya. Kalau ambil gambar tu, macam orang macam saya sukalah kan. Okay. Jadi yang lain-lain tu maksudnya dia akan pergi tu dia tak boleh. Kalau dia nak explore gua, dia pergi arkeological punya tourism, dia tak boleh nak explore. Pasal dia depan-depan dia masuk sekejap, lepas tu dia akan keluar. Sekejap pasal keluar. Ni kat sini ada, lepas dia keluar. Jadi macam saya pun nak masuk ke dalam lagi. Gua rimau kat belakang dulu tapi tak ada dalam package. Dia hanya duduk kat depan tu. Jadi tak boleh. Jadi pada different package lah kan. Okay, tak apa. Jadi just share je lah. Terima kasih. Tapi saya Tuan Haji Suhaimi seorang yang sentiasa bantu tourism product Nexus yang juga jaga the fort of the 9 Nexus. Dan Zamir, saya malu. Tuan Haji Suhaimi tu ada tunjuk gambar-gambar Tuan Haji Suhaimi panjat gua sana, masuk gua ni. Tapi saya tengok gambar Zamir, gambar makan, gambar ni lah. Punya segmen dia. Saya suka hyperfotografi. Ayah ni memang semangat lah. Tapi bila tengok gambar you Zamir makan sana, aduh. Lain kita sebenarnya saya juga satu lagi saya nak beritahu, kata bila saya dengar hari ni dua-dua sekali tu, saya rasa sangat menarik lah.
saya berhenti lagi lama, tengah jalan pasal nak tengok gambar, nak tengok apa cerita kan. Sebab saya bermandu, jadi pasal tak boleh concentrate. Saya rasa different dimension lah. Different dimension. Kemudian macam kita cerita pasal fotografi, kita pasal bintang, apa semua tadi. Saya rasa perkara. Cuma kita sekarang ni macam mana nak tukar into tourism attraction ke, macam mana, itu saja. Tapi Tuan Haji Suhaimi memang lengkap kan, memang masa pergi tu memang dah tahu dah macam mana dengan glove. Saya dapat tahu ada orang bawa glove kebun. Dia lain. Jadi Tuan Haji memang dah lengkap semua dah. Lengkap. Ya, betul. Itu siapa dia list dia tu kena tanya Haji Rashid. Dia ada syarat. Okey, terima kasih. Kenapa gambar anda berbeza dengan gambar Tuan Haji Suhaimi? Di video lain sangat. Apa beza? Kerana kita dah bagikan tugas kita, Haji Suhaimi dan dia Rashid, dia akan lebih kepada gua-gua, aktiviti manjat. Jadi saya lebih kepada elemen gastronomi. The archeo gastronomy aspect. Jadi kita tak nak lah benda, kita tak nak redundant, kita nak benda yang sama diulang-ulang. Jadi kita buat khususan kepada itu. Sebab tujuan macam hari ni kat, tujuan kita orang tanya, ini mana ada lagi? Ada Dr. Ali tak ada ambil gambar dalam gua Merapu pun, dalam gua di Lenggong. Tapi orang macam saya, macam kami, kita dah tahu keadaan apa yang ada di Lenggong, gua Lenggong, everything. Kita tahu dia unik. Macam mana kita nak zahirkan, macam mana kita nak komersialkan, macam kita nak tunjuk kata benda tu unik. Kita perlukan orang seperti Dr. Ali untuk bagi tips, bagi buat workshop, mengajar kata, okey, jom orang daripada KL semua, saya akan tunjuk cara macam mana kita ambil gambar yang cantik for you. Dia pernah cakap dengan saya, tak payahlah beli lighting yang ratus-ratus ringgit. Dia kata, jom ikut saya pergi DIY, beli yang RM5 je. Beli bagi 4. Jadi itu dah memang safe dan kita boleh buat. Jadi benda tu yang bakal menarik. Even kalau untuk orang yang pakai handphone, camera phone pun boleh juga. Apa yang nak ialah boleh. Dr. Ali akan cakap, kata okey, dia ajar saya dahulu 4 perkara kau nak ambil gambar gua, 4 perkara nak ambil gambar air terjun. Jadi kita kena ikut benda tu. Jadi tak adalah kita selfie semata-mata apa semua kan. Nah, ambil gambar ini, lighting macam ni. Yang tu semua dia ajar. Nak tahu, kena ikutlah khusus Dr. Ali. Sikit lagi kita akan buat, kita akan adakan. Kami dengan harapan Lenggong boleh menghasilkan lebih banyak lagi lah gambar-gambar apa yang kami collaterals kan, untuk kita mempromosikan, menggunakan gambar-gambar ni sebagai collateral. Promosikan pada bukan saja tempatan tapi di luar negara. Seperti mana yang Gua Merapuh yang digunakan oleh gambar-gambar Gua Merapuh yang digunakan oleh tulisan Pahang kan. Sangat menarik. Jadi masa telah menceburu kita. Ya, sangat. Tuan Huzaimi, Tuan Zamir, I got very important just sharing with you all. Okay. Kalaulah kita nak jemput those visitors, come, let's go to Lenggong, take a caving photo. Saya rasa kalau berbanding dengan Bima Sakti dekat Lenggong, Bima Sakti dia lebih menyerlah. Okay? Kalau kita nak jemput orang terlibat sebagai the first explorer, dia sebenarnya 2 magnet factor ada saya nampak. Let's be the first cave explorer fotografi at Lenggong. Itu sebagai satu tarikan. Tetapi orang rasa should I be number 1 to be take photo? Tetapi kita boleh lagi anjakkan lagi dia punya tarikan. Jom kita belajar fotografi gua bersama penunggu gua Lenggong. Siapa itu penunggu gua Lenggong? Tidak lain Tuan Doktor lain ni yang akan mengajar. Sebab kenapa saya panggil dia penunggu? Sebab dia sudah kacau 2 cave. Itu kontraktor yang mau buat itu simen punya exploration, nak hancurkan itu gua. Dua-dua pun tak jadi. Dikacau oleh penunggu gua, fotografer kita. Jadi kita nak anjakkan lagi promosi kita we can say, marilah kita belajar mengambil gambar bersama penunggu gua. Ini sharing. Thank you Zamir. Pengantar Rozali, thank you very much. Zamir, kita memang itu bagus soalan, memang tagline kita perlukan lebih banyak kreatif, slogan-slogan kreatif dan juga untuk menarik lebih ramai lagi. Saya harap semua industri panjungan, penggiat industri panjungan
harus mengambil peluang ini. Mungkin apa yang perlu dibuatkan? Mungkin apa moving forward apa dia Zamir? Ada satu trik ke? Ada apa yang perlu kita buat ni Zamir? Okey. Kita mulakan dengan kita mulakan apa di Langit Lenggong. Apa di Langit Lenggong? Okey, siapa yang sign up untuk program 10 hari bulan di Masbro Hidden Village, with or without Hafiz Hazim, kita akan tutup lampu, kita akan tengok menghayati langit di sana di Lenggong pada 10 hari bulan April. Lepas tu dengan Cik Azim akan create the real package untuk stargazing. Mungkin kita akan buat bulan puasa tak boleh, mungkin selepas raya kita akan buat, atau bulan raya kita akan update. Yang kedua Dr. Ali akan buat workshop. Dia akan buat workshop about caving dan air terjun yang kita perlu ambil, dan kita akan dapatkan peserta-peserta, dan kita cuba bekerjasama dengan KEXA macam mana nak menghasilkan something yang kreatif. Mereka ada hutan, mereka ada air terjun, mereka ada gua, tapi kita nak bagi the value. That's why kita jemput Dr. Ali hari ini untuk bawa the value, bawa the group ke Lenggong. So that everything akan jadi lebih. Macam mana nak booking tu? Kalau katakan mereka minat, ada dua segmen ni, satu fotografi, satu lagi langit gelap. Bagaimana mereka nak tempah ataupun nak tahu program, ataupun sekarang ni kami menggalakkan mereka pergi lihat Facebook Tourism for the Nexus di Facebook page Facebook page Tourism for the Nexus, untuk kita tahu apa-apa program yang akan datang. Tetapi kalau mereka nak mengikuti program-program khas, program apa di langit ni, dan juga program fotografi Dr. Ali ni, bagaimana mereka nak tahu? Adakah mereka nak kontak siapa? Kita akan letakkan juga di Facebook Tourism for the Nexus, ataupun kita akan WhatsApp pada semua yang dah sign up ni. Semua yang ada ni, semua saya ada nombor, kita akan WhatsApp kan what is the next show ataupun next kita punya projek yang kita boleh pergi. So I harap janganlah kita sayang duit. I think now is the time for us to actually to help, dan kita tak ada dah selepas kita tak jaga, kita tak support, kita susahlah kita nak ini kan. So itulah jadi itu artinya produk-produk seperti produk Lenggong ni patut harus semua rakyat Malaysia harus tahu daripada dia certified by UNESCO sebagai heritage site. Harus tahu. Jadi sebab apa kena harus tahu? Sebab bila border kita dah buka, kita mengharapkanlah rakyat Malaysia, rakyat tempatan boleh mempromosikan tempat-tempat seperti Lenggong ni untuk di luar negara, di antara bangsa. Bukan hanya travel agent saja nak promote, tetapi rakyat Malaysia ataupun warga tempatan harus promote melalui social media. Kadang-kadang kita ada ramai yang dah kenal di Facebook, kenal di negeri-negeri Perancis ke negeri China. Jadi China tak boleh Facebook. Di negeri Indonesia ke, dia tahu rakan-rakan. Jadi kita boleh tunjulkan gambar-gambar ni, kita tarik mereka ramai. Jadi kalau setiap rakyat yang mempunyai Facebook account dah dapat postkan gambar-gambar Lenggong ni, saya rasa lebih ramai lagi lah warga dunia, pelancong dunia akan datang situ. Jadi saya itu adalah satu yang sustainable model of marketing dan juga ramai antara kita pun ada TikTok, macam Zamir pun saya nampak TikTok dia semakin popular. Jadi lompat sana lompat sini, saya itulah hanya antara yang kita patut platform lah kita gunakan untuk kita mempromosikan Lenggong ini. Dan juga Zamir, sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan ejen pelancongan dia baru nak kenal. Jadi saya harap dengan adanya inisiatif NPC melalui Tourism Project Nexus dan juga bersama dengan KEXA dan juga Tourism Perak, saya rasa insya-Allah Lenggong ni akan menjadi satu destinasi yang kita panggil bombastic lah. Bombastic. Dan kita dengan itu kita ingin mengucapkan terima kasih lah pada tetamu kita hari ini Zamir Iswaran, yang mana kita ada Hafiz dan juga Wirul akan sebaya kita, dan juga Tok Ali kerana sudi berkongsi. Sama-sama. Boleh tak kita ambil gambar